A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mahmud Allahu jalla jallaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Okey, kerana pada pagi ini dapat lagi kita sambung dengan satu kesimpulan untuk kita menyimpulkan topik pada minggu ini. Hampir 4 hari kita bersiaran, dan dalam 3 episod yang sebelum ni kita menampakkan tentang satu misi ke arah hijrah dan apa yang menyebabkan kita ada stumbling block untuk hijrah. Kenapa kita tak boleh nak berhijrah dengan cepat? Apa perkara-perkara yang menyebabkan kita tak berani untuk mengambil langkah untuk hijrah? So hari ini kita cuba bawa satu episod khusus untuk kita membincangkan apa di antara dia bukan kata 4 elemen ni saja, 4 perkara ni saja, tetapi dia adalah sebahagian daripada core foundation ke arah kita nak mengubah diri kita menjadi lebih baik. Dan apa yang akan menyebabkan kita berubah adalah bila kita memahami salah satu daripada perkara penting dalam elemen untuk hijrah itu adalah dengan kita mengambil setiap perkara itu dengan menggunakan elemen-elemen yang Allah telah nampakkan di dalam kitab dan sunnah. So kalau kita gunakan formula yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu pattern ataupun sunnah yang baginda turunkan secara turun-temurun. Kalau Quran itu unzila fihil Quran, benda itu diturunkan Al-Quran secara berperingkat-peringkat, bertahap-tahap. Diberikan kepada kita satu fasa demi fasa. Jadi pendidikan ini dia ada pendidikan daripada bayi, kanak-kanak, alam remaja, masuk dewasa, fasa dalam bentuk ibu bapa, kemudian kita jadi orang tua. Di situ kita jadi datuk dan nenek. Kita pula akan menurunkan ilmu kita kepada cucu cicit kita. So ini adalah cycle penghijrahan ataupun fasa perubahan kita mengikut stage. Dan perubahan ini Allah nampakkan dalam Quran. Satu fasa yang kita kena akui, ia adalah satu perjalanan ataupun progres. Jadi progres kita ini, adakah kita mengikut apa yang Allah dah tetapkan, atau progres kita hanya mengikut apa yang kita suka, apa yang kita nak, apa yang kita inginkan. So dua contradiction yang akan sentiasa berlumba-lumba, berlawanan, bersaing. Dia adalah antara nafsu dan juga antara wahyu. Antara Allah dan juga syaitan ini antara dua benda yang akan sentiasa berlaku daripada hari pertama penciptaan Adam sampailah pengakhiran kehidupan anak cucu cicit Adam. So ini antara benda yang kita kena sama-sama perhalusi, kerana misi dan visi hidup kita jika di luar dan keluar daripada kepentingan agama, maka kita akan masuk ke dalam kepentingan dunia. So kena faham ni situasi. Hijrah kita tak boleh lari. Hijrah kita tetap di bumi yang sama. Kita tetap berada di dalam alam yang sama, tetapi kita tak mungkin akan keluar daripada planet ini duduk dekat planet lain. Jadi semua akan kita dapat perhalusi apa benda-benda yang sebenarnya berlaku dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam agama kita yang kita nak kena perbaiki, insya-Allah. Okey, hari ni pelan-pelan lah saya pun cuba untuk sampaikan seringkas yang mungkin, seperlahan yang boleh, untuk kita sama-sama capture each and every phase yang kita kena kaji dan kita kena dalami. Kalau ikut dekat caption dalam Facebook, saya dah masukkan 4 item tersebut, tapi kita akan ulang dalam siaran secara langsung ni, untuk apa? Untuk kita dapatkan sedikit sebanyak apa yang kita nak kena counterpart balik sebahagian daripada perjalanan kita untuk hijrah, insya-Allah pada hari ini. Okey. First saya jawablah dulu salam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang memberikan sedikit sebanyak respons untuk kita pada pagi ini. Macam biasa kita ada Kak Arfa,
Kita ada Abang Rashid Kana daripada Singapura. Ini nampak Abang Rashid macam dah istiqamah, setiap hari boleh kata ada. Dan Abang Harun, Kak Julia, Alhamdulillah, Nurul Huda, kemudian Kak Yam, Khairiati Khairuddin. Saya rasa macam nama ni agak baru, tetapi saya rasa macam perasan ada yang dah biasa komen. Kita ada Dr. Madihah, kita ada Kak Noliza, kita ada Dr. Azmi, kan, kita ada Precious Aqsa. Semalam ada sambut rasanya anniversary perkahwinan dia dengan suami dia. Kita ucapkan selamat menyambung pelayaran bahtera. Rasanya dah hampir belas tahun dah bersama-sama. Jadi kita ucapkan semoga bahtera rumah tangga itu akan kekal bahagia, akan diberikan hidayah dan mendapat petunjuk untuk menghiasi rumah tangga itu dengan rumah tangga yang sakinah, insya-Allah. Kemudian kita ada Abdul Razak, Abang Razak kita ada Moksu Kamilah, kita ada Abang Badrul Johari, kita ada Kak Ayu. Terima kasih Kak Ayu. Semalam pokok daripada Kak Ayu kita terima 11 pasu, pokok cincau hitam. Itu saya tanya je dekat dalam Facebook, tapi Kak Ayu awal antara yang respon untuk menyumbangkan 10 anak pokok, tapi satu pokok lagi tu kita dapat daripada pengusaha nursery tu. Jadi alhamdulillah rezeki yang kita boleh manfaatkan untuk projek kita di Lengging. Kemudian kita ada Abang Fauzi Muhammad, alhamdulillah pandan clear. Okey, insya-Allah teruskan mendengar. Kak Fiza Mat Ratu, Kak Roslina, Kak Ros, insya-Allah Shah Alam clear. Umi Hafsah, kita ada Mak Lang, Kak Nak Raini, and then kita ada orang Johor, Muhammad Syahri Razali. Okey, alhamdulillah. Kongsikan, share dulu, war-warkan dulu, nak share dalam grup ke, dalam grup family ke, alumni ke, grup bisnes ke, apa ke. Hari ni topik kita adalah 4 elemen ataupun 4 perkara penting yang kita nak kena kemaskan. Macam mana untuk kita membawa diri kita dalam penghijrahan, mengikut situasi dan keadaan masing-masing. Jadi semua orang tak sama. Okay, first, semua orang tak sama. Tapi 4 perkara ini adalah 4 perkara basic yang semua orang akan alami. Cuma tak kisahlah umur kita berapa tahun, kita ni tua ke, muda ke, baru nak pick up ke, ataupun baru nak up ke, jadi budak-budak baru nak up BBNU, baru kita nak jadi orang yang mengenal agama, ataupun kita mungkin dah lama tersesat dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu dan bapa, baik sebagai anak, tetapi kita mahu mencari jalan untuk kembali semula kepada pengaturan yang sebenar. Pengaturan yang sebenar kita ada di dunia ni ada 2 jenis peraturan. Pertama, peraturan yang dicipta oleh satu sistem yang dipengaruhi oleh sistem Dajjal. Sistem Dajjal ni, kalau sebut nama Dajjal ni kita akan terbayang, Dajjal tu macam manalah Dajjalnya. Tak apa, tolak dulu istilah tersebut. Kita letakkan sistem itu dibuat oleh sistem daripada musuh-musuh agama kita, musuh penjajah kita, siapa saja yang membawa ataupun mencipta satu aliran yang lain daripada kehendak Allah. Kita letak je macam tu. Dalam Quran diistilahkan sebagai Taghut. Dalam Quran tak ada perkataan Dajjal tu, tetapi dia memperlihatkan Taghut. Sistem sama ada kita ingkar kepada sistem Taghut dan kita beriman kepada Allah. Tu je sistem yang Allah nampakkan. Lain-lain daripada tu dinampakkan sama ada kita menjadi ashabun nar atau ashabul jannah, ataupun kita termasuk dalam golongan-golongan tentera-tentera syaitan, atau kita duduk di dalam golongan-golongan kaki tangan Allah. Dia dalam Quran ni Allah mesti menceritakan sesuatu tu secara berpasang-pasangan. Dia tak boleh elak. Kalau pasangannya jin dan manusia, antaranya akan dinampakkan. Wama khalaqtul jinsna wal ins. Dia ada pasangan tak? Jin dengan manusia, illa liya'budun, sebagai pengabdi. Ada tu, mesti sepasang. Tapi dalam cerita sepasang ini, dia akan pergi pula dekat satu ayat yang lain. Kalau kita tengok dalam surah 114, 100 An-Nas, dia akan nampakkan minal jinnati wan nas. Sekali lagi, minal jinnati wan nas. Tetapi siapa musuhnya? Musuhnya daripada bisikan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia ini juga adalah golongan-golongan yang akan menyebabkan manusia itu sesat. Kerana bisikan itu datang daripada jin dan manusia juga. So siapakah mereka itu? Dalam kita mencari musuh agama ni, ataupun musuh kepada Islam ini, ataupun musuh yang sentiasa nak merasuk kita ni, adalah bisikan dalam bentuk syaitan.
bisikan-bisikan syaitan itu. Kerana Allah dah cakap berulang kali dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Allah suruh kita masuk ke dalam sistem Islam ini secara keseluruhan. Kalau kita ikut, ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. So dinampakkan di situ musuh kepada kita itu adalah musuh yang sangat jelas, sangat nyata. Siapa musuhnya? Apabila kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa langkah syaitan? Syaitan yang paling mudah sekali, dia ingkar kepada perintah Allah. Itu langkah syaitan. Ingkar pada perintah Allah. Dia kafir. Dia ingkar. Dia tak mau mengikut perintah dan suruhan Allah untuk apa? Tunduk kepada Adam. So perintahnya untuk sujud, untuk patuh, taat kepada apa yang Adam nak bawa, apa yang Adam nak sampaikan. So sekarang ni kita nak reflect balik pada diri kita. Apa perjalanan yang kita dah lalui sepanjang hidup kita hari ini untuk kita baiki dan kita jalani mengikut apa yang Allah dah acukan dalam acuan pendidikan, pembinaan seorang insan. Allah kata apa? Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Itu apa yang dikehendaki oleh Ar-Rahman. Ar-Rahman itu salah satu daripada sifat Allah. Allah Ar-Rahman. Dia membawa satu apa yang dipanggil wahyu, diturunkan kepada manusia, dijadikan dalam bentuk kitab. Dan kitab itu dijadikan sebagai satu hudan, bainat dan furqan. Itulah Al-Quran. Jadi Ar-Rahman 'allamal apa dia? 'Allamal Quran. Di situ perintahnya adalah untuk Allah dalam bentuk Ar-Rahmannya, dengan sifat pemurahnya, dia mengajarkan kita ini dengan Al-Quran. Untuk apa? Khalaqal insan. Untuk kita mencipta. Ni, bila kita jumpa perkataan khalaqa, khalaqa juga adalah perkataan yang terkait dengan khuluqin. Khalaqa, khuluqin. Dua perkataan yang sama. Okey, kat sini saya potong sekejap. First, kita doa-doalah semoga dipermudahkan urusan untuk kita menambah baik kita punya program live bicara maqasid ni. Saya sedang merangka satu program untuk kita buat secara live dengan kita menggunakan whiteboard. Kalau tak ada whiteboard, kita akan gunakan iPad yang sedia ada ni sebagai kita punya screen untuk kita buat sharing dalam bentuk timeline. Tapi kita perlukan beberapa perkara tambahan lagi lah, yang tu nanti kita akan update. Tapi apa yang kita nak nampakkan sekarang ni, kita perlukan kepada satu lagi alat bantu dalam kita nak memahami Al-Quran, iaitu Allamal insan nama lam ya'lam. Dia mengajarkan insan apa yang mereka tidak tahu. So khalaqal insan, pertama sekali dalam nak mencipta insan, kita kena sedar, nak cipta insan ini, kita kena ajar apa yang mereka tak tahu. Allamal Quran, kita kena ajar apa yang mereka tak tahu juga. Apa yang mereka tak tahu adalah Al-Quran. Manusia hari ini, terutamanya yang mengakui beriman, yang mengaku Islam, kita memiliki Al-Quran. Itulah hidayah yang Allah dah berikan bertahun-tahun lamanya, daripada hari pertama Nabi dapat wahyu sampailah Nabi wafat, dan 1400 tahun kemudian kitab itu sampai di tangan kita. Cuma kita tidak memahami Al-Quran tersebut. Kita tidak tahu macam mana kita nak menggunakan Al-Quran tersebut sebagai formula, sebagai kaedah untuk kita mencipta diri kita mengikut apa yang Allah sudah sediakan, silibus dan modul pendidikan Allah. Kita banyak mengikut silibus dan modul siapa? Kita banyak mengikut silibus yang dicipta oleh manusia. Kita mengikut sukatan pelajaran yang dicipta manusia. Kita ikut sukatan yang dah pun manusia olah, lalu diberikan kepada kita dalam bentuk sekolah, pendidikan, yang akhirnya kita terima benda itu dalam sistem yang dah pun direka cipta untuk mengikat manusia dengan sistem-sistem ciptaan kita. Contohnya, pendidikan. Dalam pendidikan, kita akan diajar tentang sejarah. Sejarah pun sudah pun ditulis pula oleh orang-orang yang berkepentingan. Kalau penjajah, mereka bermasuk elemen-elemen, kita mengangkat penjajah sebagai wira. Mereka meletakkan musuh-musuh mereka itu sebagai orang-orang yang kita akan benci tanpa kita sedar. Ada yang disembunyikan, ada sejarah yang digelapkan, ada perkara yang tidak ditimbulkan langsung untuk menjadi perbincangan.
Sampailah bila kita dah besar, umur 40 tahun, barulah kita mengkaji, menggali, kita dah jumpa benda tu. But then, benda tu sudah susah dan payah untuk diubah. Kenapa? Kerana asal usul kebenaran itu sepatutnya kita tahu daripada umur kita kecil, kita ditanam dengan kefahaman yang betul, tapi bila dapat umur 40, kepercayaan itu sudah payah untuk kita nak suci dan bersihkan. Sama juga dengan agama. Bila kita daripada kecil diajar dengan benda yang salah, walaupun dalam agama kita mengikut kefahaman dan juga fahaman yang kita pinjamkan. Kenapa saya kata pinjamkan? Kerana daripada kecil lagi kita diajar untuk bertaklid. Faham tak? Bertaklid? Bertaklid maksudnya kita diajar untuk ikut saja. Ikut saja. Tak apa. Tak faham tak apa. Buat dulu. Contohnya macam kita kecil-kecil dulu. Solat. Kita diajar untuk solat. Tak apa. Tak faham tak apa. Kau solat dulu. Puasa. Puasa dulu. Kadang-kadang itu puasa tu lebih awal daripada solat. Umur 4 tahun, 5 tahun, anak-anak kita ataupun mak ayah kita dah ajar anak-anak solat daripada usia yang awal. Ajar puasa daripada usia yang awal. Baik dah. Cantik dah. Tetapi antara perkara yang kita tidak install ketika itu adalah macam mana untuk kita mengajar mereka memahami antara ritual dan actual itu, di mana mereka kena memahami maqasidnya, tujuan kenapa mereka dididik dengan pendidikan mengikut agama dan fahaman begitu. Dan banyak perkara sebenarnya kita dilepaskan untuk menerima acuan ini di peringkat sekolah. Kita banyak diajar untuk menerima semua ini daripada sistem dan juga saranan daripada pendidikan dan sukatan sekolah. So kita banyak tidak mengikut apa yang ada di dalam textbook kita yang asal. Apa textbook kita yang asal? Adalah Al-Quran. Okey, ni mukadimah dia. Dah 16 minit mukadimah saja. Alright. So kita nak pergi pada ayat yang kita nak ajak sama-sama kita semua berfikir dan juga berusaha untuk mengangkat darjat kita. Apa ayat dia? Okey, ni ayat dia. Okey, saya bagi. Ni ayat dia. Sama-sama kita tengok. Surah 9 ayat 20. Ayat ni dah banyak kali kita buka. Boleh tengok dekat dalam Al-Quran masing-masing. Siapa yang ada Al-Quran Perkata, buka Al-Quran Perkata. Notekan dekat beberapa perkara yang kita nak fahami. Pertama sekali, Allah kata apa? Allazina amanu wa hajaru. Yang ni banyak kali saya ulang. Dalam hari Sabtu lepas, kelas haji pun kita masuk topik yang sama juga. Surah At-Taubah ayat 20. Kenapa duduk di surah At-Taubah? Ini surah untuk orang-orang yang hendak bertaubat. Dan dalam surah At-Taubah, satu perkara kita kena sedar dan perasan. Dalam surah At-Taubah, satu-satunya surah tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kalau surah lain ada 114 surah, 113 surah, semuanya dimulakan dengan basmalah. Tetapi untuk surah At-Taubah ini tidak dimulakan dengan basmalah. Apa yang kita nak kena faham? Kenapa tak dimulakan dengan basmalah? Kerana Allah sedang macam mana nak cakap? Allah sedang menampakkan kepada kita bagaimana secara mushafnya perjalanan dan fasa hidup kita ini. Untuk bertaubat, kita kena sedar di mana kita adalah orang-orang yang sebelum ini hidup kita tidak ada basmalah. Kita nak install semula basmalah kita. Selepas kita bertaubat, barulah kita sedar dan kita nak masuk balik elemen basmalah. Tadi tu yang kita nampak apa perjalanan kita mengikut sejarah, pendidikan kita apa semua pendidikan-pendidikan itu sebenarnya tidak ada yang batil. Tetapi semua perjalanan itu tidak disertai dengan basmalah yang sebenar. Basmalah yang sebenar ini adalah macam mana kita nak memahami agama yang kita buat ini dengan sebenar-benar faham. Bukan hanya dalam keadaan bertaklid. Bila taklid, kita cuma ikut arus perdana. Kita cuma ikut kebanyakan manusia. Kita cuma ikut kebanyakan orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan fahaman yang sama. Kadang-kadang kita ikut hook dengan kawan ni. Kita berkenan dengan ustaz ni, kita ikut ustaz ni. Kita berkenan dengan kawan ni, kita ikut dia. Kita berkenan dengan tarikat ni, kita ikut tarikat ni. Kita berkenan dengan NGO ni, kita follow NGO ni. Jadi kita cuma jadi orang yang mencuba-cuba. Dalam mencuba-cuba tu kita bersangka-sangka. Dan semua itu sebenarnya adalah satu perjalanan untuk kita mencari agama. Untuk kita mencari basmalah. Untuk kita mencari Allah. Dan sehinggalah kita jumpa di mana kebenaran, barulah kita betul-betul faham. Dan kebenaran itu kadang-kala boleh lagi kita
uji sama ada dia betul atau salah. Dengan apa? Dengan kita mencari Quran yang akan menjadi sukatan ataupun dia akan menjadi satu kertas litmus yang akan meletakkan yang hak dengan yang batil itu sebagai satu perbandingan. Semuanya di depan mata kita. Quran ini letaklah dekat mana pun, dia mampu untuk menilai apa yang betul, apa yang salah. Ayat-ayat Allah ni sangat powerful. Hanya dengan kita memahami teknik dan taktik macam mana untuk membacanya dan bagaimana untuk meletakkan ayat-ayat tersebut dan menghukum sesuatu perkara itu dengan penilaian Allah. Yasin wal Quranil Hakim. Kita menggunakan Al-Quran itu sendiri sebagai hakim. Al-Quran itu sebagai yang arif. Yang arif ni hakim lah. Kan? Dia yang tahu di mana yang betul, di mana yang salah berdasarkan semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dengan 6,236 ayat perlembagaan yang menjadi perkara yang meletakkan diri kita di jalan yang lurus. Sama juga kalau kata kita ada undang-undang, kita ada peraturan-peraturan. Jadi nak tahu kita betul atau salah, tengok rujuk balik kepada peraturan yang dah dibuat oleh kita. Kan? Jadi benda itu adalah sesuatu yang dah fix dalam Quran. Cuma hari ni kita tidak mengenalinya sebagaimana yang sepatutnya. So sekarang ni elemen yang kita nak kena buat untuk hijrah ni, okey, baru kita keluar. Pertama sekali adalah dengan kita satu. Kalau kita buat ada nota sikit, seronok sikit. Okey. Allah kata dalam Quran tadi, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. So taubah terkait dengan basmalah yang tidak ada. So perkara pertama adalah kita nak install balik basmalah. Basmalah itu untuk kita faham apa sebenarnya yang kita buat dekat dunia ini, ada rules and regulation, boundaries and limitation. Ada hudud-hudud yang Allah dah cipta, yang Allah dah letakkan, dan semua itu dikisahkan, diceritakan dalam Al-Quran. So kita kena pergi ke mana? Kembali balik kepada Al-Quran. Pergi balik kepada Quran dan kita akan membacanya. Macam mana kita baca? Sebagai satu zikir untuk meletakkannya sebagai satu tadarus, tafakur, tadabbur dan tabayun. Semalam dalam Refounders kita nampakkan elemen zikir. Apa itu 4 elemen zikir? Ia adalah tadarus, tafakur, tadabbur dan tabayun. Macam mana kita nak gunakan Al-Quran ini sebagai elemen untuk kita memahami. Kita diminta untuk berzikir. Kita gunalah perkataan-perkataan dalam Al-Quran ini sebagai zikir harian kita. Maksuratnya sebagai zikir. Kita gunakannya dalam wirid selepas solat sebagai zikir kita. Kita jadikan zikir itu sebagai makanan harian kita. Okay? Untuk apa? Untuk kita kembali semua mendekatkan diri dengan Allah. But then, kita terlupa satu. 4 elemen zikir ni kita hanya lakukan pada peringkat tadarus. Kalau kita baca Quran, kita cuma tadarus saja. Kita tidak lagi menjadikannya sebagai satu bentuk sehingga peringkat tabayun. So hijrah pertama yang kita nak kena buat adalah kita nak kena berhijrah dalam kaedah kita memahami Al-Quran. Kita membaca Al-Quran bukan lagi seperti sebelum ini. Sebelum ni kita cuma diminta baca, tak faham pun tak apa. Dan itu perkara pertama yang kita nak kena hijrah bersama-sama. Apa? Hijrah daripada kita sekadar baca dan kita nak pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Kita kena tafakur. Tafakur ni proses kita menggunakan akal. Tafakur itu mungkin bunyi dia Arab sangat. Tak apa, tafakur, fikir. Fikir itu bahasa Melayu kan. Kita gunakan untuk kita berfikir. Sebab Allah question kita. Afala yatafakkarun? Kenapakah mereka ini tidak mahu berfikir? Allah question lagi, afala yaqilun? Kenapakah kamu ni tidak mahu menggunakan akal? So bila Allah dah sound macam tu, takkan kita tak terasa. Baca sedap, cukup harakat, cukup dengungnya, cukup dengan dia punya tajwidnya, tapi kita tak faham. Sayangnya kita tak faham. So sekarang ni perintahnya adalah untuk bersama-sama kita tafakurkan, fikirkan, sama-sama kita cuba gunakan akal kita yang Allah bagi dengan percuma ni. Tetapi Allah meletakkan satu benda yang sangat-sangat nilainya tinggi, kerana daripada akal inilah yang akan menyebabkan kita jadi orang yang berilmu. Al-Quran adalah satu proses untuk memberikan kita kefahaman dengan ilmu yang Allah yang nak berikan kita satu kaedah untuk mencipta diri kita. Okey? Nampak bunyi bahasa tinggi ni?
Saya tak ambil daripada mana-mana buku, saya ambil daripada Quran. Skripnya Allah bagi. Allah kata apa? Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Allah dengan sifatnya Ar-Rahman, dia mengajar kita Al-Quran. So Al-Quran ini sebenarnya adalah satu proses yang Allah nak ajar kita. Allah nak didik kita. Allah nak bagi satu pendidikan, satu silibus, satu metodologi, satu pedagogi yang Allah nak bagi dekat kita ini, how to be a human. Macam mana nak jadi human? Khalaqal insan. Perkataan khalaq itu sendiri bermaksud akhlak. So kita ni nak mencipta akhlak manusia berasaskan Al-Quran. Masalah kita hari ni, hidup kita di dunia ni adalah masalah akhlak. Quran diturunkan untuk memperbaiki akhlak. Quran diberikan kepada Nabi Muhammad untuk membetulkan akhlak jahiliah Arab. Jadi hari ni Arab ni sudah dibetulkan dululah. Arab dulu dah dibetulkan akhlak mereka, tapi dengan proses zaman berzaman, masa yang berjalan, dengan perjalanan masa yang dah 1400 tahun, manusia sudah kembali semula ke jahiliah yang lama. Even jahiliah moden yang ada pada hari ini makin teruk, makin bertambah ujian dan dugaan dia, dan dia menjadi satu fasa penciptaan makhluk yang akhirnya dipenuhi dengan segala macam fitnah akhir zaman. Apa fitnahnya? Semua yang ada dalam rasul-rasul perjalanan nabi-nabi terdahulu, 25 rasul terdahulu, semua akhlak-akhlak buruk itu dihimpunkan di zaman kita. That's why LGBT daripada zaman Nabi Lut itu dah kembali meriah di zaman kita. Bukan meriah saja, dia sudah mewarnai kehidupan almost everybody in the world terkait dan terpalit dengan perangai begitu. Kita buka televisyen, kita boleh tengok artis, walaupun artis lah, melakonkan watak-watak sebagai perempuan. Ada watak-watak tomboy, sehingga benda tu menjadi satu meme, menjadi satu benda yang boleh jadi parodi kepada gejala penyakit manusia. Kita buka Upin dan Ipin pun ada watak Sally dekat dalam tu. Watak yang sengaja ditunjukkan sebagai lelaki lembut. Kenapa? Instrumen untuk diletakkan dalam minda budak-budak. Why? Bila benda ni melekat dalam otak budak-budak, dia dah jadi satu normalisasi yang biasa. Budak akan menerima, accept benda ni, walaupun kartun, walaupun hiburan, tetapi instrumen yang sangat halus itu memberi gambaran bahawa this is normal. Padahal kalau kita baca Quran, fitrahnya sudah berlanggar. Bendanya sudah jauh daripada perintah Allah. Lelaki means lelaki. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Allah state dalam Quran. Engkau lelaki, kau kena better be a lelaki. Jangan jadi dayus. Dayus tak bau syurga. Sebegitu yang Allah dah nampakkan. Guideline-nya Allah dah bagi. But then, begitulah manusia. Apa? Mereka akan kekal menjadi orang-orang yang cuba kembali ke belakang. That's why hijrah yang saya kongsikan, hijrah ni biar merangkak, asalkan jangan patah balik. Itu yang diminta dalam ayat sebelah ni. Sebelah sini. Sebelah ni, ayat tu kata apa? Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Allah kata, berulang kali kita baca surah Taubah ni, orang-orang yang beriman, kuncinya beriman. Beriman 3 elemen. Kalau dalam program haji baru ni, kita nampakkan elemen iman ini ada 3. Ilmu, percaya dan yakin. Ilmu ini menjadikan kita menjadi orang yang sangat-sangat percaya. Kenapa? Kerana ada fakta. Fakta itu menjadikan kita yakin. Fact yang menyebabkan kita tahu di mana benar, di mana salah. Fact, wahyu yang menyebabkan kita tahu ini daripada Allah. Kebenaran itu datang daripada Allah. Al-Haqq disebut kan, kalau kita baca surah 17 ayat 105 tu, Al-Haqq anzalna wabil haq nazala. Allah kata macam tu. Dengan hak kami turunkan, dan dengan hak ia diturunkan. Bahasa Allah tu sangat cantik. Macam mana nak nampakkan tidak ada benda lain melainkan kebenaran yang diturunkan kepada manusia melalui pedoman kitab dan sunnah Nabi. So kita grab pertama sekali adalah Al-Quran. Tu kuncinya. Nak berubah tak ada kunci lain melainkan kita membuka kunci kehidupan kita bermula dengan Al-Quran. Nak berhijrah, tidak ada model ataupun tidak ada pendidikan, tidak ada subjek, tidak ada benda yang lain daripada satu-satunya kitab yang akan menyebabkan kita tahu
asal usul kejadian kita, ke mana kita nak pergi, untuk apa kita dicipta, kenapa kita dihidupkan, kenapa kita menjadi seorang lelaki, kenapa kita jadi perempuan, kenapa kita menjadi hamba Allah, semuanya dah dikongsikan dengan lengkap sebanyak 6,236 ayat dengan perjalanan 114 surah untuk mencipta An-Nas. Daripada An-Nas baru boleh mencipta insan. Daripada insan itu terciptalah Al-Bashar. Tinggi lagi ni maknanya ni. Maksudnya, kita ni di peringkat mana? Adakah kita ni An-Nas, atau kita sudah upgrade diri kita menjadi Al-Insan, atau kita sudah pun menjadi seorang Bashar? Dalam Quran, tiga-tiga ni dipanggil manusia. An-Nas manusia, Al-Insan pun dibagi manusia, Bashar pun dipanggil manusia. Jadi kita sebenarnya nak kena tahu ni, banyak rahsia Al-Quran ini adalah formula khuluqin azim, untuk mencipta akhlak yang hebat, untuk mencipta satu manusia yang hebat. Bukan hebat tu jadi Superman, tak. Sebab Nabi cakap orang yang kuat bukan orang yang kuat batang tubuhnya, tetapi orang yang sabar. Tahu, Yahudi Israel tu mereka kuat, dan kekuatan mereka itu hari ni kerana mereka bersabar. Allah state dalam Quran, Bani Israel itu antara kekuatan mereka adalah kerana mereka ini umat yang bersabar. Mereka bersabar walaupun melalui pelbagai fasa perjalanan jatuh dan bangun mereka, tetapi hari ini mereka duduk yang tertinggi. Kenapa? Mereka berjaya decode apa mesej Al-Quran dengan mereka mengkajinya secara harfiah, dan mereka menggalinya sehingga sumber mereka relatekan dengan sejarah sirah Nabi semua, dan akhirnya mereka jumpa satu formula macam mana nak menguasai dunia. Sayang, benda itu sudah ada dalam Quran, benda itu sudah ada di dalam bentuk kitab dan sunnah Nabi. Malangnya kita sendiri sebagai umat yang mengaku beriman, mengaku Islam, kita sendiri tidak jumpa formula tersebut. Umur dah 40 tahun, umur dah 50 tahun, but then kita cuma menjadi orang yang amazed dengan Al-Quran. Kita cuma nampak indahnya Quran ini hanya dari sudut bahasa dan lagunya. Hanya kita rasa amazed dengan Quran ini kerana dia adalah satu mukjizat. Kita amazed dengan apa yang Allah sebut dalam Quran hanya dalam bentuk kita menghayati alamnya saja. Tapi malangnya kita tidak memahami apa sebenarnya mesej sebenar Allah untuk kita sebagai seorang insan menjadi khalifah, menjadi orang yang mencipta dunia ini mengikut fitrah Allah. Dunia yang hari ini kita nak cipta untuk keluarkan manusia daripada kezaliman mereka kepada petunjuk Allah. Dan itu kita tak jumpa jalan dia. So hari ini kita nak tafakurkan dan tadaburkan. Tadabur itu adalah peringkat mentadbir. Ayat-ayat Allah tadi itu kita nak letakkan dia kepada tempat yang betul untuk kita takbirkan dia di atas muka bumi ini. Barulah kita mampu tabayunkan dia. Barulah ada hasil. Hasil dia tak boleh lari jauh. Sebagai manusia, sebagai seorang ibu dan bapa, sebagai seorang anak, hasilnya kita kena lihat dalam keluarga kita dulu. Jangan kita pandang jauh. Kita nak dapat Quran ni, kita nak mengubah dunia. Tu tinggi sangat. Dunia ini tak akan jadi tanpa ada sebuah negara. Tidak ada negara ini tanpa ada negeri. Tidak ada negeri ini tanpa ada daerah. Tidak ada daerah ini tanpa ada community. Tidak ada community ini tanpa ada satu mukim. Tidak ada mukim ini tanpa ada sebuah keluarga. Jadi, tidak ada keluarga itu tanpa satu individu. Jadi, nukleus sebenar untuk umat Islam ini adalah sebuah keluarga. That's why dalam Al-Quran, cerita Al-Quran ini tidak boleh lari dan keluar daripada skop sebuah keluarga. Skopnya akan membincangkan tentang peranan dan fungsi keluarga. Kita bukalah cerita tentang Ali Imran, kita bukalah cerita tentang keluarga Nabi Ibrahim, kita bukalah cerita tentang Luqmanul Hakim, kita bukalah cerita tentang Nabi Yusuf, kita buka tentang Nabi Shu'aib, kita buka tentang Nabi Lut, kita bukalah tentang Nabi Nuh, even cerita Nabi Adam sekalipun, semua yang diceritakan dalam Quran tidak boleh lari daripada tema keluarga. Semua yang ada dalam Al-Quran itu membawa tema yang sama. Tema ceritanya keluarga, ceritanya tentang anak, tentang bapa, tentang isteri ataupun ibu yang nak membawa fungsi bagaimana nak mencipta sebuah keluarga. Ni mukadimah dia ni. Mukadimah tentang Al-Quran yang kita nak kena faham. Hijrah, dapat saja Quran, insya-Allah perjalanan kita lebih mudah di depan. Kita tahu apa matlamat dan tujuan kita hidup di dunia ni. Untuk apa kita buat? Kenapa kita nak kena menjadi hamba pengabdi kepada Allah? Why? Al-Quran ini dia akan menjelaskan each and every word
untuk menjelaskan kepada kita apa fungsi dan peranan kita di atas muka bumi ni. So dapat Quran, insya-Allah kita akan dapat yang lain. Okey? Itu part yang sangat-sangat besar. Okey? Dan penting untuk kita faham Quran. Kenapa? Ingat Allah kata dekat apa tu? A'zamu darajatan. Surah ni note dekat a'zamu darajatan indallah itu, cuba note surah 7 ayat 176. Surah Al-A'raf ayat 176. Itu tu baca sendiri. Okey, tu baca sendiri. Lepas 7176 note dekat tepi tu surah 2 ayat 6. Yang ni dah kita ceritakan lah dalam minggu-minggu lepas. Tetapi kita nak bagi nota. Nota apa? Note dekat harfiahnya. Kalau dekat situ ada a'zamu darajatan, darjat itu note pertama surah 7 ayat 176, kemudian surah 2 ayat 6, kemudian boleh note lagi satu ayat yang berkaitan surah 58 ayat 11. Ni saya bagi ayat-ayat yang terkaitan. Untuk apa? Once kita baca je, kita nampak, okay, this is the flow. Engkau nak berubah, engkau kena berlapang dada. Surah 58 ayat 11. Engkau boleh ditegur, engkau boleh diperbaiki, engkau boleh diperbetulkan. Bila disuruh duduk, engkau duduk. Bila disuruh bangun, engkau bangun. Itu adab. Adab dalam menuntut ilmu, adab untuk menuntut Quran, adab untuk belajar agama, itu adab dia. Barulah Allah kata, Allah beri kepada kamu ilmu. Itu part mahal, part penting yang kita kena faham. Okey, sekejap lagi sempat saya buka beberapa ayat yang lain. InsyaAllah kita buka. Okey, dan kita tengok apa benda yang kedua yang kita nak kena betulkan. Benda kedua cerita tentang solat. Solat semua orang buat. Boleh katalah. Mumayyiz saja umur 7 tahun kita dah diajar solat. Dan solat itu adalah satu ritual yang kita buat hari-hari, 5 waktu sehari sampailah kita mati. Even nak mati, sebelum mati, selagi boleh solat, kita akan solat. Dah mati pun kita akan disolatkan. Sepenting tak elemen solat ni? Penting. Tapi, solat yang kita buat selama ni, adakah solat yang sekadar kita buat mengikut fahaman nenek moyang, ataupun kita buat berdasarkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah dah cakap dalam Quran. So, kena letak dekat situ. Hijrah kita dalam perkara solat ni adalah kita nak memahami perintah solat tu. Allah kata apa? Ambil surah 29, surah Al-Ankabut, ayat 45. Note dekat situ. 29, 45. So, daripada 29, 45, relatekan dengan 29, 49. Ceritanya tentang ilmu. Ilmu yang ada di dada kita. Dengan dada ini, Allah suruh buat apa? Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab, Allah kata dalam surah 29, surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang kami wahyukan. Utlu ma'uhiya ilaika min amrina. Jadi, kita sekarang ni, kita nak memahami apa yang Allah dah berikan kepada kita itu daripada perintah kami. Ni saya gabungkanlah. Pertama, kita ambil ayat daripada surah 42-52, kita gabungkan dengan surah 29 ayat 45, kita akan nampak wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Itu ayatnya. Kemudian kita ambil utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Jadi kita combine dua tu, kita akan nampak amrina minal kitab adalah dua perkataan yang sama. Sebab kitab diturunkan, dalam kitab itu ada perintah kami. So, dua perkara itu sama. Kita gabungkan. Sebab apa? Sebab kita nak memahami Al-Quran, kita nak memahami tujuan hidup kita, dia mesti kita memahami dengan apa yang ada di dalam kitab. Apa yang ada di dalam Quran tadi. Apa yang disampaikan melalui Al-Quran tadi. So, kena cari. Apa sebenarnya Allah nak perintahkan kepada kita. Dah baca Quran, dah baca wahyu ini, dah baca apa yang diturunkan daripada kitab ini, barulah Allah kata wa aqimus solah. So syarat pertama, kena kenal Quran dulu. Dah kenal Quran, barulah Allah kata aqimus solah. Ni cerita nak hijrah. Dua elemen, Quran dengan solat ini, kitab dengan solat ini sangat-sangat rapat. Kerana apa? Dalam solat pun kita akan baca Al-Quran. Dalam solat kita akan baca perintah Allah. Dan kita nak baca bukan sekadar ritual. Kalau ritual duduk sini, baca kat depan saja kan. Tapi sebenarnya hakikatnya actual solat adalah untuk kita inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk kita mencegah keji dan munkar. So selesai solat ritual, pusing belakang, tengok semua makmum-makmum kita. Kalau dalam rumah tangga, kita sebagai bapa, imamnya kena perhatikan isteri dan anak-anak. Untuk apa? Untuk kita cegah
Pang mana salah dan silap mereka nak kita baiki. Tegur mereka untuk kita nampakkan kelemahan dan kita nampakkan kebaikan. Kena seimbang. Allah ajar macam mana kita nak bangkit, kita kena jadi orang yang mengimbangi pahala dan dosa. Ni dikatakan al-mizan, neraca. Neraca yang kita ni sebagai seorang bapa menjadi abal hakam. Abal hakam yang akan membuat pertimbangan kebaikan dan keburukan. Hari-hari ada nilaian dosa dan pahala seorang isteri dan anak-anak. Hari ni apa yang anak-anak dah buat? Dalam hari ni apa keingkaran mereka dah buat? Ada benda yang kita kena tegur, kena cantas. Bab dosa ni nak disucikan, nak dibersihkan. Bab pahala ini nak diistiqamahkan. So kena nampak macam mana nak menjadi seorang abal hakam. Jadi bila kita ambil pendidikan Al-Quran, automatically kita memahami solat yang kita nak kena laksanakan. Ritual versus actual. 25 minit versus 23 jam 35 minit. Kita nak kena tahu part mana yang kita nak kena bantu anak dan isteri memahami macam mana kita nak mencipta akhlak yang baik. Ni part yang kita kena sama-sama bantu. So kita hari ni nak kena faham, kitab bukan saja-saja Allah bagi dekat kita untuk kita baca dengan tajwidnya. Tak. Di dalamnya terkandung peraturan, terkandung pengaturan dan ada aturan. Setiap perkara ini nak diatur dengan betul. Suami fungsinya, aturannya sebagai seorang bapa. Isteri fungsi dan aturannya sebagai seorang ibu. Anak sebagai seorang yang kita nak kena didik dia menjadi bakal dan juga orang yang akan ikuti langkah kita sebagai ibu dan bapa. So, tak boleh. Ini pusingan yang kita nampakkan tadi. Quran tak boleh lari daripada tema keluarga. Macam mana Nabi Ibrahim berdoa, macam mana dia nak anak cucu cicitnya adalah daripada kalangan Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim dapat tak? Dia dapat benda tu. Dia dapat mencipta susu galur keturunan dia daripada kalangan Nabi dan Rasul. Itulah sebab kita panggil dia bapa agama. Sebab dia sendiri mencipta golongan-golongan yang lahir daripada keluarga dia, daripada mereka yang melakukan sambung balik apa yang tugas Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Untuk apa? Untuk membawa risalah agama. So part kita pun sebagai seorang ibu dan bapa, dambaan kita, dambaan ni apa? Bahasa klasik. Apa yang kita dambakan daripada seorang anak adalah mereka menjadi seorang anak yang berkualiti. Kualiti anak adalah dari sudut anak yang soleh. Kualitinya anak yang mampu memperbaiki kerosakan dan kelemahan kita sebagai ibu dan bapa. Mereka dapat membawa benda yang lebih baik untuk di masa depan, digunakan untuk mencipta dunia yang lebih baik di zaman mereka pula. So fasa kita cipta anak yang mereka mengetahui matlamat hidup mereka, untuk apa tujuan dan kenapa mereka diciptakan. Part tu yang penting. Hari ni kita lihat kita sebagai ibu dan bapa, kita banyak meletakkan hal dan perihal angan-angan duniawi itu ke atas anak kita. Apa yang kita pasangkan kepada mereka? Impian dunia itu terlalu kuat kepada mereka. Daripada kecil kita diajar belajar rajin-rajin, nanti besar boleh dapat kerja yang elok, nanti boleh dapat gaji yang besar, nanti boleh dapat rumah tangga yang begini. Kita dinampakkan angan-angan berbentuk apa yang dah ditanam dalam doktrin pendidikan penjajah. Itu yang mereka nak. Dan kita seolah-olah susah nak hijrah dengan angan-angan ciptaan manusia ini. Sebab itu Allah dah sebut dalam Quran. Semalam kita bukakan surah 3 ayat 14 itu. Itulah angan-angan yang dah lama dah disimpan. Zuyyina linnas. Diberikan, diciptakan perhiasan untuk manusia ini adalah berupa syahwat, keinginan. Kepada apa? Perempuan-perempuan dinampakkan. Kepada anak-anak, kepada harta, kepada kuda dinampakkan. Tu semua tu impian yang kita sendiri pun sebagai mak bapak dah tanam lama. Dan ini dah penyakit yang dah ada dalam penyakit jiwa anak-anak kita. Sehingga kan kita sendiri sebagai mak bapak pun ada penyakit yang sama tak? Ada. Why? We are born daripada the same norm. Kita lahir daripada acuan nenek moyang yang sama, dan kita pun nak bagi benda yang sama kepada anak-anak kita. So nak keluar, nak hijrah, kita kembali balik kepada solat yang kita tahu. Solat yang mencegah keji dan mungkar. Apa peranan kita untuk kita meninggikan agama? Selepas kita mampu untuk kita nampakkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Barulah kita boleh zikirkan balik
Allah itu sebesar-besarnya. Macam mana kita nak membesarkan Allah? Dengan elemen zikir tadi. Tadarus, tafakur, tadabur, tabayun. Semua ayat-ayat Allah ni nak kita jadikan frame, nak kita jadikan perlembagaan hidup kita, sehinggalah kita mampu untuk mencipta seorang anak, seorang kadir, seorang insan yang tahu apakah tujuan penciptaannya. Bab ni kita ramai daripada bapa-bapa kita, ibu-ibu sendiri pun kita berjaya cipta anak jadi doktor, kita berjaya cipta anak jadi engineer, kita berjaya cipta anak jadi arkitek, jadi guru, jadi ustaz, jadi ustazah, jadi pengarah itu, pengarah ini, apa semua. Kita berjaya cipta mereka, tetapi hakikat mereka masih lagi menjadi hamba kepada duniawi. Hamba kepada sistem yang dicipta oleh manusia. Hamba kepada perhambaan duniawi. Jadi kita tak boleh lari daripada itu. Kita rasa kita dah duduk dalam dunia yang sebenar-benarnya mengikut aturan Allah. Tak. Kita lebihkan kepada dunia, aturan Allah itu hanyalah sebagai ritual. Itu yang kita nak kena betulkan. Ini menuntut penghijrahan yang sangat-sangat besar. Bukan mudah. Wahajaru wajahadu. Kena berhijrah dan kena berjihad. Dan benda ni tak boleh berlaku dalam satu masa, sekelip mata. Dan dia perlukan pendidikan yang sangat panjang. Dia perlukan kepada kefahaman demi kefahaman untuk kita sama-sama mengetahui yang mana yang kita kena bangun dan bangkitkan sebagai satu benda yang dalam diri kita. An aqimuddin. Kalau kita buka surah 42 ayat 13 itu, semua nabi-nabi ni, mereka ini satu faham. Apa fahaman mereka? Adalah untuk an aqimuddin, untuk menegakkan balik agama. Maksudnya, one sistem Dajjal, sistem doktrin yang sudah pun lama kita pakai, pakaian yang kita dah lama pakai ini, pakaian yang dicipta oleh Dajjal dan doktrin mereka, mereka sangat-sangat selesa sehingga kita tak sedar kita diselimuti dengan fahaman-fahaman yang penuh dengan idealism penjajah dan idealism yang mereka cipta untuk menguasai kita. So kita nak kena keluar ni, kita nak kena bangkit. Sebab tu kita kena ada satu surah dipanggil surah Qiyamah untuk kita bangkit keluar daripada apa yang mereka dah bangkitkan, apa yang mereka dah tanam daripada kita kecil. Kemudian dinampak pula surah Muzammil, macam mana fasa Nabi dikejutkan daripada tidur, Nabi dibangunkan daripada tidurnya, dikejutkan untuk bangkit. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Macam mana Nabi dibangun, dikejutkan dengan ya ayyuhal muddassir, wahai orang yang berkemun. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Kemudian diperintahkan untuk fahjur, maka hijrahlah. Itu satu perintah yang sangat-sangat besar. Okey, semua ni kita dah buka dalam topik hari Isnin, Selasa, Rabu dan hari ni Khamis. Just kita nak simpulkan balik 3 episod sebelum ni untuk kita masuk apa sebenarnya kita nak kena berubah. Ni bawa elemen kedua kedua. So apa elemen yang ketiga? Akhlak. So tadi first Quran, kedua cerita tentang solat, ketiga nak nampakkan tentang akhlak. So akhlak ini satu benda yang sangat-sangat besar, kerana daripada solat tadi dia untuk membetulkan akhlak, mencegah keji dan mungkar. Apa yang tak kena dengan akhlak kita, yang baik dan buruk. Yang buruk itu kita nak buang, yang baik itu kita nak istiqamah dan tambah baik. Istiqamah dan islah. That's why kita baca surah Taubah. Taubat, istighfar ini, taubat tu istighfar lah. Istighfar, wa atubu ilai astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilai. Kita baca kan, itu lafaz. Lafaz. Astaghfirullahalazim, kita menampakkan, kita memohon pengampunan. Hujungnya kita bertaubat. Tetapi dia akan jadi satu istighfar dan taubat yang hanya menjadi ritual kalau kita tidak sertainya dengan islah. Islah dah baik, tetapi kena sertai dengan istiqamah. Islah tu dah betul, kita dah mula berubah. Okay, dah berubah dah. Sekarang ni dah berubah, kita punya cabarannya adalah untuk istiqamah. Ni kekal jalan yang lurus. Sebab banyak sangat ujian yang sentiasa akan menguji, menduga, akan membuat kita kembali balik ke belakang. Apa ujiannya? Kalau perempuan bertudung, contoh, daripada free hair, bertudung. Keinginan dan kemahuan untuk buang tudung tu always there.
Ada saja. Janganlah cakap kalau budak tu daripada kecil dah pakai tudung, mungkin mustahil. Tapi kalau kata orang yang baru ni, umur 40, 50, tahu, umur 40, 50 pakai tudung pun kerana trend orang-orang yang pencen bertaubat pakai tudung untuk nampak dia dah kembali beragama. Jahat ayat dia ni, kembali beragama. Sebab apa? Dah sebelum ni tak pakai tudung, sama as good as tidak beragama. Jadi benda ini adalah satu cabaran sebenarnya. Cabaran macam mana kita nak kembali hidup dalam keadaan beragama. Kembali hidup kita dengan kaedah yang Allah dah tetapkan daripada kecil kita kena ada agama. So ini pendidikan daripada kecil tadi yang kita nak nampak kan. Yang kita sembang minggu lepas tu, cerita tentang 0 hingga 7 tahun untuk kita ajar anak-anak tentang akhlak. 7 hingga 10 tahun kita ajar tentang solat. Kemudian 10 hingga 40 tahun kita nak ajar mereka ini mempunyai balaghul hulum. Semua yang kita ajar itu didik dalam minggu lepas. Perbincangan kita minggu lepas tu sebenarnya membawa ke arah tajuk perbincangan minggu ni. Macam mana kita nak mendidik akhlak tadi supaya selari. Ni cerita dia, selari dengan kitab dan sunnah. Akhlak Al-Quran. Nabi Muhammad bila ditanya kepada Aisyah, bagaimanakah akhlak Nabi? Aisyah menggambarkan akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Quran. So kita sembang Al-Quran tadi, kita sembang solat tadi. So sebenarnya kita nak install kepada anak kita daripada kecil, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Selari dengan kitab dan sunnah. Maksudnya apa yang ada dalam kitab, anak kita firm. Betul means betul, salah means salah. The black and white kita nampak dengan jelas. Kenal hitam dan putihnya. Ni kalau bicara hitam dan putih, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 187. So kita baca Quran dan kita know, okey, ayat ni ada dekat sini, ayat ni ada dekat sini. Apa Allah cakap ni ada dalam surah ni. Kalau cerita Nabi-Nabi ni ada dalam surah ni. Kalau cerita Nabi Ibrahim ada dalam surah Ibrahim. Surah 14 ada cerita macam ni. Surah Nabi Nuh ada surah 71, tapi tak banyak sentuh tentang Nabi Nuh. Surah Yunus ada dekat cerita surah 10. Surah 12 ada cerita tentang Nabi Yusuf. Surah Maryam ada dekat surah 19. Kita tahu ni, semua surah-surah ni ada nama-nama Nabi, nama-nama kisah-kisah yang kita tahu. Tetapi semua kisah-kisah itu kita tak dapat himpunkan dia menjadi satu bentuk pedagogi pendidikan mengikut sibghatullah. Kenapa kita tak dapat feel bacaan tersebut? Kerana kita baca hanya dalam bacaan mengikut tajwid. Kita fokus pada tajwid tu. Kita fokus pada pahala. Kita tak tahu pahala tu apa pun. Kita baca je ni pahala ni, pahala. Kita baca satu huruf dapat 10. Satu huruf dapat begini. 10 ayat dapat begini. Ayat gini dapat begini. Satu juzuk dapat macam ni. Kita hanya mencari pahala. Angan-angan kita hanya pada pahala. Itu yang kita nak kena betulkan balik daripada awal. Ajar anak kita apa tu pahala yang betul. Apa makna ajaran yang sebenar. Apakah yang dimaksudkan dengan ganjaran dalam bentuk ilmu yang sebenar. Apa yang Allah nampakkan dalam syurga, mereka membawa satu cawan yang di dalamnya mengandungi perkataan yang tidak sia-sia. Itu semua benda yang kita kena ajar dan didik anak-anak kita supaya mereka memahami apakah penciptaan akhlak yang kita nak install. That is what we call an early introduction. Kalau daripada kecil, contohnya, kalau anak saya umur 2 tahun, ni anak saya yang mudanya, yang paling kecil sekali ni, Zanirah, Aira Zanirah ni, umur baru nak masuk setahun ni, bulan 10 ni, 2-3 hari ni masuk umur dia setahun. Tapi dalam 2 bulan lah, boleh kata sebulan ni, sebenarnya kita dah pakaikan dia tudung. Padahal budak setahun dah dipakaikan tudung. Kita biasakan dia dengan tudung, kita dah kenalkan dia tudung, kita bawa keluar pun kita pakaikan dia tudung. Why? That is an introduction, early introduction. Untuk apa? Mata dia dah mula berfungsi. Kena ingat mata anak dah mula berfungsi. Dia dah mula kenal. Dia dah nampak muka mama dia, dia dah nampak muka kakak dia, dia dah nampak cara pemakaian mereka bertudung. Dan kita kenalkan tudung kepada dia. Sebab apa? Kita nak biasakan dia dengan pakaian yang menutup aurat. Masuk umur 2 tahun, dia dah tak janggal. Even waktu 2 tahun, kita dah install kepada dia pakai tudung yang bagaimana. Labuhnya macam mana, selesanya macam mana. Kita dah kenalkan waktu keluar pergi jumpa sanak saudara ke, waktu pergi beraya ke, itu adalah pakaian yang rasmi untuk dipakai. Untuk perempuan, dia ada pakaian luar dan pakaian dalam. Jangan ingat bra tu pakaian dalam, baju tu pakaian dalam. Tak. Baju kurung tu sebenarnya adalah pakaian dalam. T-shirt tu adalah pakaian dalam bagi perempuan. That's why ada jilbab. Jilbab itu dinampakkan sebagai sesuatu yang menutupi badan. That's why kalau kita tengok orang perempuan tu, kalau Arab tu dia pakai abaya. Abaya itu adalah pakaian luar. Dalam tu ada lagi pakaian lain. Ni antara benda yang kita kena tahu. Sebagai suami,
Kita kena tahu ni, apakah spek pakaian yang mengikut patuh syariah, tudung yang mengikut patuh syariah, stokin yang mengikut patuh syariah, macam mana aurat bagi wanita. Semua benda tu sebagai abal hakam suami kena tahu. Sebab Al-Quran sudah menampakkan do's and don'ts, rules and regulation yang ada di dalam Al-Quran. Semua part tersebut dah jelas. Cuma kadang-kala kita tidak memahaminya, lalu kita mengambil mudah dan akhirnya kita memandang benda tu sebagai sesuatu yang kita tak buat pun tak apa. Dan itu masalah kita. Dan kita nak betulkan. So part-part ni kita nak kena sama-sama cari jalan. Okey. So akhlak, part yang ketiga, hijrah. Hijrah daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Hijrah daripada akhlak yang sebelum ni ignorant, tidak mengambil peduli. Kita ambil tak tahu langsung lah, tak cakna lah benda ni kan. Semuanya kita boleh jadi orang yang ingkar, orang yang tak mau ambil tahu, ambil mudah. So kita jadi orang yang cakna, orang yang ambil peduli. Setiap each and every word daripada ayat-ayat Quran itu, dan kita mula memahami. Setiap perkataan ada dalam Quran, kita baca. Sampailah kita jumpa apa yang Allah nak maksudkan dengan semua rukun Islam, semua rukun iman, semua perkara melibatkan akhlak yang ada dalam Al-Quran, sehingga kita jelas benang hitam dan benang putih yang Allah dah layout dalam Quran. Barulah kita boleh extra mile. Macam mana kita nak membuat sesuatu bukan sekadar ritual, tetapi kita buat sesuatu dengan kefahaman. Part tu yang sangat-sangat penting untuk kita didik diri kita, untuk kita kembali balik kepada first Quran, solat yang sebenar, dan kemudian kita membentuk akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi nampakkan, laqad khalaqna lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu telah kami ciptakan suri tauladan, akhlak yang sangat-sangat cantik sebagai satu uswah, contoh. So kita kembali pada sunnah. Sunnah tidak boleh lari daripada pattern kehidupan. Nabi tunjukkan macam mana dia membawa wahyu ini sebagai satu pedoman ilmu untuk dia mencipta sebuah masyarakat, community, negara, even menampakkan rahmatnya kepada seluruh alam. Tapi semua itu nak dibetulkan bermula dengan satu nukleus. Nukleus tersebut bernama keluarga. So elemen yang keempat adalah parenting. Kerana penciptaan keluarga inilah yang akan mencipta keluarga yang sakinah. Keluarga yang mengikut apa yang Allah hendak, cipta baiti jannati. Rumahku menjadi syurgaku. So syurga yang kita nak, jangan kita lihat syurga lepas kita mati nanti. Waktu itu, kita pun dah tak tahu. Kalaulah kita dapat lahir semula sebagai seorang yang akan nampak balik di mana tempat kita, syurga ke neraka, kan? Kita akan dikembalikan, dihidupkan semula. Tapi semua itu masih angan-angan lagi. Allah sebut dalam Quran, kita yakini dan kita imani. Tetapi apa yang Allah layoutkan dalam Quran tu sebenarnya adalah cara dan kaedah untuk kita mencipta syurga kita di dunia lagi. Untuk kita cipta dalam rumah tangga kita. Tak perlu jauh lagi. Kita sendiri kena rasa nikmat syurga itu. Ketenangan itu. Kalau kita sendiri pun masih jadi orang yang ingkar, kita sendiri tahu kita ni syurga ke neraka. Kita hari ni pun masih lagi mengabaikan solat, lalai, leka, mengabaikan amanah, jadi orang yang berpura-pura fasik contohnya, jadi orang yang menipu, masih lagi minum arak, masih lagi kita berjoli, masih lagi tak menutup aurat dengan sempurna. Then at that moment, waktu ni, ketika ni, live in real time, live in the moment, saat ini kita rasa kita syurga ke neraka. Kita bukan nak menilai, nanti dia boleh berubah. Itu nanti. Ni sekarang. Sekarang. Yang kita nak nilai ni adalah waktu ini. Kita nilai balik diri kita. That is muhasabah. Allah kata dalam Quran, Iqra' kitabaka kafa binafsik. Cukuplah diri kamu sebagai penghitung. Kita ni, Iqra' kitabaka, kitab kita hari ini, sekarang. Untuk apa? Untuk kita mengkaji dan menggali who we are. Untuk kita letakkan dalam timeline perjalanan kita ni, kita di mana? Adakah kita selari dengan sunnah Nabi yang kita sedang ikuti sedikit demi sedikit, atau kita mengikut sunnah Fir'aun, atau kita ikut sunnah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang masuk ke dalam tempat yang Allah janjikan sebagai seburuk-buruk tempat kembali. Apakah seburuk-buruk tempat kembali? Itulah neraka.
So, adakah kita nak jadi golongan yang begitu, ataupun kita hari ini betul-betul nak kembali semula kepada dasar penciptaan sebuah institusi agama itu bermula daripada sebuah rumah tangga, bermula daripada masjid yang kita akad nikah itu untuk membina sebuah masjid, rumah Allah yang di dalamnya ada peraturan Allah. Ini yang kita nampakkan parenting. So, part by part kita racikkan kepada 4 elemen. 4 elemen ini supaya kita tahu mana satu yang kita nak kena fokuskan. Daripada pertama sekali bicara Quran, kita betulkan Quran kita, kita faham balik Quran kita, bacaan kita, apa yang kita nak kena dapat daripada Quran itu, kefahaman macam mana yang kita nak kena buat, dan daripada kefahaman itu kita mula atur langkah untuk kita step by step kita follow sunnah Nabi. Kita ikuti apa yang Nabi dah laksanakan. Nabi cakap apa? Kalau engkau mencintai aku, maka ikutilah aku. Tu Allah sebut. Satu, simple saja Allah kata. Kan? Jadi kalau kata kita pun nak ikut sunnah Nabi, kita follow step-step Nabi. Kalau kita nak tengok cara Nabi solat, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumu usalli. Solatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku solat. So macam mana Nabi mencegah keji dan mungkar? Macam mana Nabi membawa peranan dan juga membawa misi mencegah kebatilan, kekafiran, dan Nabi memperbaiki akhlak manusia. That is cara Nabi menampakkan, cara Nabi menunjukkan kaedah. Nabi menunjukkan satu sampel uswah. Kalau kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, macam mana kita nak membawa elemen amar ma'ruf dan kita nak membawa satu konsep pencegahan nahi mungkar. Itu semua ada dalam elemen solat. Dan di situ pula kita dapat mencipta, membina satu akhlak. Akhlak daripada seorang ibu, seorang anak yang dicipta di bawah pengaruh bapaknya. Kuat bapaknya, insya-Allah ibu dan anaknya kuat. Tapi kalau ibunya lagi kuat, nanti bapa dan anaknya pun boleh goyang. Sebab apa? Itulah tangan ibu yang mampu untuk menggoncang dunia. Dia boleh goncang dunia, tapi dunia yang akan dibawa itu boleh jadi ke syurga, boleh jadi ke neraka. Ni tangan seorang ibu. Syurga anak letaknya di bawah tapak kaki ibu. Hadis ni, walaupun ada kata hadis ni hadis dhaif lah, hadis palsu lah apa semua, but then kita tengok realiti dalam Quran, macam mana yang berlaku kepada Nabi Nuh, isterinya lah yang membawa anaknya ke neraka. So langkah isteri Nabi Nuh itu yang menyebabkan anaknya turut serta menjadi ahli neraka. Nabi Nuh dah ajak, ikut dia, ajak naik kapal, tetapi mereka ni golongan-golongan yang ingkar, golongan-golongan yang kafir, tak nak dengar cakap Nabi, tapi nak ikut kepala sendiri. Itu pun Allah dah tegur dan Allah betulkan. So ini cerita dan kaedah macam mana kita nak memahami satu perjalanan mengikut uswah Nabi Muhammad dalam kita nak meletakkan apa yang kita aim sebagai institusi keluarga yang mengikut Al-Quran dan Sunnah parenting. So semua elemen ini, empat-empat ni, Al-Quran, kemudian cerita tentang solat, cerita tentang akhlak, cerita tentang parenting. Inilah yang saya nampak core fundamental foundation yang kita nak kena betulkan dalam sebuah keluarga. Ada banyak lagi elemen-elemen yang lain, tapi empat ini saya nampak antara benda yang sangat-sangat penting. Dan inilah yang diperhatikan kita tackle dulu. Di RPWP, we tackle first cerita tentang empat elemen ini. Engkau faham Quran, engkau faham kitab dan sunnah, dan mudah. Macam mana kita nak perbetulkan balik akhlak dengan kaedah solat tadi tu. Okay, adalah elemen puasa, zakat, haji, umrah, apa semua tu, itu ada juga. Tetapi empat ini kita letakkan sebagai prioriti kerana dia akan sentiasa melibatkan yang lain-lain. Mudah kita faham begitu. Dan nanti, satu hari nanti, kita akan jadikan juga ini antara empat penting dalam kita punya kelas dalam urusan kita nak membetulkan balik keluarga. So, program yang kita nak buat lepas ini adalah program parenting Al-Quran Minded. Inilah elemen-elemen yang kita nak masukkan dalam penciptaan keluarga yang sakinah. Kita nak, kalau boleh, belum terlambat. Tak kisahlah kita duduk di fasa mana. Fasa anak dah 7 tahun ke, fasa anak dah 14 tahun ke, fasa anak dah jadi bapa dan ibu kepada cucu kita ke apa semua. Tak kisah. Yang penting, hu anfusikum wa ahlikum naro. Kita nak baiki dan selamatkan diri kita dan keluarga kita.
Itu yang kita nak kena cari jalan. Okey? Tengok, sedar tak sedar dah 1 jam dah kita sembang. Begitulah pantasnya masa berlalu. Dan kita kalau boleh, biarlah kita bawa apa yang kita dapat pada hari ini sebagai satu kaedah pembacaan yang dapat menjadikan kita ini orang yang kembali semula kepada agama Allah dengan jelas dan faham. Apa yang kita buat tidak lari dan tidak keluar daripada kepentingan agama Allah. Buatlah, kita jadilah sebagai seorang cikgu, jadi seorang engineer, jadi seorang doktor, even jadilah seorang arkitek sekalipun. Siapa saja kita pada hari ini, kita tidak lari daripada kepentingan agama. Agama kita kena jelas, tidak ada buku teks yang mampu untuk menceritakan perihal agama ini, melainkan semuanya sudah di-layoutkan Allah di dalam Al-Quran. So, Quran, dia akan mencipta akhlak insan. Dia akan mencipta manusia yang mempunyai akhlak agama yang jelas. Hala tuju, matlamat, ke mana arah tuju dan tujuan hidup dia untuk berkhidmat kepada agama Allah di muka bumi. So, hari ini kita berkhidmat kepada siapa? Menjadi hamba dunia atau kita menjadi hamba Allah? Bila namanya hamba dunia, dia sangat luas. Apa saja yang kita buat dekat atas muka bumi ini, apabila tidak didasari dengan basmalah, maka semuanya tertolak. So, kita tak nak sayang sebenarnya umur yang dah lama dah kita harvest ini, kan dah 40 tahun hidup, 50 tahun hidup, kita dah harvest terlalu banyak benda yang kita dah laburkan, tetapi semuanya akan masuk ke longkang. Semuanya akan jadi sia-sia. Semuanya tidak akan membawa manfaat. Di sisi Allah, Allah kata, lastum ala syai'. Aku tidak pandang sedikit pun. Kalau Allah dah kata begitu kepada kita, kita kena terasa hati sangat. Sebab Allah dah kata macam tu dah lama. Sebab ayat tu ada dalam Quran. Kita kena rasa benda tu Allah sedang menyebut-nyebut dan sedang menzikirkan kepada kita. Allah kata, lastum ala syai'. Dalam kepala saya ni, kalau saya gerak ni, Allah dah cakap, lastum ala syai'. Kau buatlah apa pun aku tak pandang. Terasa ni, bukan manusia yang cakap, tetapi Allah yang cakap. So, adakah umur kita hari ni Allah pandang? Atau umur kita ni Allah bagi rezeki? Kerana dengan izinnya, Allah tetap akan bagi kita hidup, Allah tetap bagi kita nyawa, Allah tetap bagi kita masa yang sama dengan orang lain 24 jam sehari. Tetapi adakah Allah redha kita menjadi orang yang sedang berjalan di atas muka bumi ini dengan pedoman wahyu dan petunjuknya, atau kita sedang berjalan dengan nafsu serakah kita? Yang ini yang kita nak kena sama-sama betulkan. Okey, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton pada hari ini. Saya rasa saya sangat suka kerana kerja saya untuk layoutkan bab ni selesai, dan kita akan fokus selepas ni macam mana kita nak cari jalan untuk kita sama-sama mandiri dengan Al-Quran. Sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai anak, kita kena jelas hala tuju kita dalam kehidupan beragama. Okey? Kerana niat kita, nawaitu kita semua mengidam untuk masuk ke syurga. Kalau kita nak ke syurga, ada jalannya yang Allah dah sediakan. Kita pilih untuk ke sana. Dan dalam masa yang sama, kita juga pilih untuk ke neraka. Bukan orang lain, kita sendiri yang memilih masuk ke neraka. Allah dah sediakan jalan, Allah dah bagi laluan, Allah dah bagi lorong, Allah dah tunjukkan, Nabi-Nabi semua dah tunjukkan, tetapi kita yang memilih untuk berada di neraka. Jadi jangan salahkan Allah waktu kita memilih takdir kita begitu. Alright? Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sama-sama hisab dan muhasabah. Kita cari jalan bagaimana untuk kita menjadi hamba-Nya yang soleh dan solehah di sisi Allah, insyaAllah. Okay, kalau ada soalan, ada pertanyaan, boleh masuk dalam kita punya channel Telegram t.me bicara maqasid. Daripada sana kita akan bincangkan, kita ada kongsi daripada sahabat-sahabat nota-nota. 2-3 hari ni nampak ramai yang agak sibuk, tak ramai yang berkongsi. Tak apa, insyaAllah nanti ada yang akan qada. Sekali dia bagi 3-4 kesan dan pesan. Selalunya Kak Julia lah, tapi kita ucapkan terima kasih. Tak ada Kak Julia, banyak nota kita akan miss. Umi Hafsah pun selalu rajin bagi nota. Cuma sahabat-sahabat yang lain itu cepat-cepatlah berhijrah. Apa suruhannya? Berhijrah untuk kita sama-sama berkongsi nota. Sebab masing-masing mempunyai pandangan dan mempunyai nota masing-masing. Tetapi once kita simpunkan dan kita letakkan, kita streamlinekan, dan kita akan nampak cantiknya bila kita sama-sama berjemaah untuk memberikan
tausiah dan pandangan. Itu yang penting yang saya nampak lah. Okay, terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari. Esok kita akan ada perbincangan tentang sains Ashabul Kahfi. InsyaAllah kita akan kembangkan lagi daripada topik minggu lepas, dan kita akan nampak apa sebenarnya Ashabul Kahfi yang kita kena faham dalam topik yang seterusnya. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan dia punya sedikit nota lah untuk kita sama-sama faham. Okay, itu sajalah daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf kalau apa yang saya cakap ada yang terkasar bahasa, tersalah ataupun tersilap fakta. InsyaAllah sama-sama kita jadikannya sebagai boundaries untuk kita tahu sembadan, batas di mana yang kita nak ambil yang hak, di mana kita nak tinggalkan yang batil tersebut. Okey, terima kasih. Saya tunggu anda punya laporan dan juga kesan dan pesan. Itu yang penting. Okay, terima kasih. Jumpa lagi esok hari. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.